Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca dari surah Kahfi dari ayat yang ke-32. Muka suratnya 297 dari juzuk yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب
ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Puji dan syukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang segala-galanya adalah miliknya. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan juga disujud. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, utusan Allah kepada kita, yang kita jadikan dia sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam akidah, dalam semua segenap perkara. Kerana dialah manusia yang teragung dan dialah contoh yang terbaik untuk umat manusia bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat kita baca hari ini surah Kahfi ialah satu chapter baru. Bermula kisah Allah Ta'ala bagi contoh. Tapi chapter baru ni dia ada hubung kait juga dengan chapter sebelumnya. Chapter baru ni Allah Ta'ala bagi contoh perumpamaan dua orang lelaki. Seorang yang beriman, seorang yang kufur. Yang beriman miskin, yang kufur kaya. Allah bagi contoh ni dalam chapter ni, ada tak hubung kait dengan chapter sebelumnya? Ada. Sebelum ni kita baca cerita apa? Sebelum ni Allah suruh Nabi tahan diri, sabar bersama dengan orang-orang yang beriman. Ingat tak kisah tu? Allah suruh Nabi tahan. Biar orang bangsawan Quraisy, bangsawan kaya, ternama, kedudukan mulia, Nabi nak pergi dekat dengan mereka. Tapi mereka letak syarat, kalau Nabi nak datang, Nabi je seorang. Sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka ni golongan-golongan bawahan, hamba seperti Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang-orang lain, mereka tak nak duduk dalam majlis bersama pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Nabi teragak-agak masa tu. Allah Ta'ala kata, tahan dirimu bersama dengan orang-orang beriman lebih baik daripada bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Yang kita sebut semalam atau 2 hari lepas tentang circle kawan-kawan kita ni. Carilah circle kawan-kawan yang beriman kepada Allah. Walaupun orang beriman tu kedudukannya rendah pada pandangan masyarakat, kerana untungnya pada saat iman. Tapi kalau jumpa kawan yang baik, satu orang panggil sekufu lah dengan kita, kawan yang sekufu dengan kita, makan boleh sama-sama, rempit pun boleh sama-sama, tak? Walaupun motor elektrik pun lepek juga, tak? Tapi boleh datang kuliah sama-sama, boleh datang solat sama-sama. Ini Alhamdulillah. Walaupun kita kata saya dengan dia ni biasa-biasa je, kita tak ada lah makan kedai-kedai mahal, sakat-sakat makan roti canai pun, nasi lemak warung Merdeka je. Kalau orang tu pergi makan mungkin hotel 5 bintang, mahal-mahal kedai dia, no? Hilton lah, pergi Bukit Bintang, Pavilion, kita dengar pun tak pernah sampai. Tapi biarlah, itu kawan dia, ni kawan kita, sebab kita nak jaga kawan yang beriman. Allah ni lepas daripada dia suruh Nabi tahan bersama dengan orang beriman, Allah bagi contoh ni, wadrib lahum mathalar rajulain, adalah contoh dua orang, seorang yang kaya tapi kafir, seorang yang beriman tapi fakir. Tapi yang antara dua ni, yang mana lebih untung? Jadi chapter ni walaupun kisah ni nampak bermula kisah baru, tapi dia ada hubung kait dengan kisah sebelumnya. Bagaimana Allah nak suruh kita ni, pandanglah keimanan seseorang lebih utama daripada status kedudukan darjat dia dalam kehidupan.
Biarlah kita senarai kawan-kawan kita dalam nombor telefon ni. Tak ada seorang pun nama Datuk Tan Sri. Kawan-kawan kita nama biasa kita panggil. No. Alung, Angah, Makcik, macam-macam lah nama dia. Nak kata Datuk A, Datuk B, Datuk C, Tan Sri A, Tan Sri itu tak keluar kalau cari. Tak apalah. Yang penting senarai itu senarai yang beriman. Nah, senarai itu senarai yang beriman. Biarlah orang tak pandang kita pada kedudukan. Kalau pergi majlis-majlis besar, orang tengok kita kecil, kita pun tunduk je dah. Tak apa. Yang penting bila kita keluar datang ke surau dan masjid, orang pun kenal. Oh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana kawan-kawan yang kenal kita tu orang beriman. Apa dia dah bagi tahu kat saya? Dia kata zaman ni mungkin orang tak kenal dia tu. Tapi sampai akhirat nanti orang-orang yang beriman ni pakat berebut nak mengaku kawan belakang. Zaman ni orang beriman tak mengaku kawan. Tapi sampai akhirat pakat mengaku saya kenal dia tu, saya kenal dia tu. Padahal bila dia tak baik pun. Kerana dah sampai akhirat dia tengok kedudukan orang tu dah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarlah kita tidak dikenali di dunia, tapi Allah kenal kita dan penduduk langit juga kenal kita. Uwais Al-Qarni, ingat tak cerita dia? Tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di langit. Macam mana orang boleh terkenal di langit? Macam mana orang tu boleh terkenal langit? Antara tips nak terkenal di langit, tips sana ni. Cara kita nak terkenal di langit dua benda. Saya ingat lah, mungkin banyak lagi, tapi ni tips yang kita boleh berdasarkan hadis Nabi. Pertama, sering duduk dalam majlis ilmu. Kerana Allah ni dia ada malaikat-malaikat yang berkeliling dunia. Malaikat ni dia suka mencari majlis ilmu, majlis zikir. Bila dia jumpa majlis ilmu, dia akan panggil kawan-kawan malaikat dia, "Halumu, datang sini, datang sini. Inilah tempat yang kamu cari." Malaikat-malaikat tu akan duduk bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Bukan setakat itu saja. Nabi SAW sebut dalam hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak berkumpul satu kaum dalam masjid atau dalam rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah. Itulah mereka duduk majlis zikir, majlis ilmu, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka tadarus, memerhatikan, belajar lagi ayat-ayat Allah. Kecuali datang kepada mereka 4 perkara. Turun kepada mereka rahmat. Nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan. Kemudian Allah limpahi mereka dengan rahmat. Kemudian malaikat datang menaungi mereka. Dan yang keempat, Allah akan sebut nama mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tips pertama, cara nak terkenal di langit. Orang tak sebut nama sini ni, orang sebut nama di langit. Siapa sebut? Allah sebut kepada para malaikat dia. Ni fulan bin fulan, orang ni seorang duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala tak sebut ustaz je tak. Semua majtama'a qaumun, Nabi SAW sebut, tidak berkumpul satu kaum. Maknanya semua yang duduk dalam majlis ilmu akan disebut nama mereka oleh Allah kepada para malaikat. Tip yang pertama. Tip yang kedua ialah
buat sesuatu, banyakkan amal sunat sehingga Allah mencintainya. Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan kata kepada malaikat Jibril, Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pula lepas daripada dia terima arahan tu daripada Allah, dia kan ketua malaikat, maka dia seru kepada seluruh malaikat yang ada di langit, wahai para malaikat, Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh malaikat akan mencintai dia dan akan diberikan kepadanya rasa cinta dan diterima oleh penduduk langit dan juga bumi. Ini dua orang yang terkenal di langit. Orang yang sibuk dengan majlis zikir, majlis ilmu, sibuk dengan amal ibadat. Itu cara dia. Biarlah kita ni tak terima anugerah, nak panggil hari kebesaran, nak pakai pingat ke darjat kebesaran, tak apalah, tak ada. Biarlah yang kenal itu penduduk langit. Jadi darjat antara dua darjat bangsawan di dunia dengan mendapat rahmat di akhirat jauh beza. So rentetan daripada perintah Allah di awal, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah Taala suruh kita ni tahan diri kita, duduklah bersama dengan orang-orang yang beriman ni tahan. Jadi bagaimana contoh dia? Gini ayat ni kita nak baca. Allah Ta'ala sebut, wadrib lahum mathalar rajulaini. Berilah kepada mereka contoh dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan bagi salah seorang di antara keduanya dua kebun. Jannataini min a'nabin. Dua kebun anggur. Dia ada dua kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Yang dikeliling kebun anggur tu kami kelilingkan dia dengan pohon-pohon kurma. Kebun anggur tengah, tepi tu dikelilingi oleh pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan di antara kedua kebun tu, dia ada dua kebun. Di antara kedua kebun anggur ni ada lagi tanaman-tanaman yang lain. Indah kebun dia. Berapa ekar tak tahu. Kita tak tahu berapa hektar, berapa ekar, berapa luas tak tahu. Cuma kebun ni sangat-sangat subur. Kemudian Allah Ta'ala kata, kiltal jannataini. Kedua-dua kebun itu. Kilta al-jannataini. Kedua-dua kebun itu atat ukulaha, mengeluarkan hasilnya. Dua-dua kebun hasil banyak, ada dua-dua. Walam tadlim minhu syai'a. Dan tidak mengurangi dari hasilnya sedikit pun. Maknanya hasil tak kurang, banyak. Anggur, dua kebun anggur, dua keliling tu ada pula kurma, tengah-tengah pula ada tanaman, semuanya berbuah hasil. Ada kebun lagu ni seronok. Kebun pula kebun durian. Ada. Musangking pula, Allah Akbar. Aduh. Kalau ada sedap kita berdengar, sedapnya ada. Kita ni lalu tepi van durian dekat, dah lori durian dekat, tengok je. Lama dulu RM10 sebaku. Lah ni RM10 baru 3 ulah. Aduh, ada zaman ni. Jadi orang ada kebun durian happy, dia pun ambil gambar, pun makan kebun durian, kita pun tergebel-gebel tengok. Baik, tak apalah. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya, wa fajjarna khilalahuma nahara.
Tengah-tengah antara dua kebun kami alirkan pula satu anak sungai. Ada sungai. Oh, cantiknya kebun ni. Ni, oh kalau ada ni memang cantiklah, cantik ni. Wa kana lahu thamarun, dan tuan kebun itu pula mempunyai harta yang banyak, harta yang lain. Oh, dah lah dia ada kebun, kaya pula. Allahu Akbar. Kita kalau lagu ni berasa nak jadi natu dia tu. Tak berasa. Tapi ingat ayat tadi, kalaulah dia ni kaya lagu ni pun tidak beriman. Kalau tapi biarlah. Biar kita hidup cara kita. Bunyi separuh tu, oh kata sedap ni. Dia pun kalau ayah dia ni, dia orang kaya, ayah dia kaya lagu ni, dia pun happy. Oh ayah aku orang kaya. Betul. Tapi kita kata, kita sambung cerita ni, macam mana kesudahan dia. Wa kana lahu thamarun, dia kata tuan kebun ni pula harta banyak. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, lalu berkatalah dia kepada rakannya semasa dia berbincang dengan kawannya. Berbincang atau disebut dalam yujadiluhu wa yukhasimuhu yaftakhiru alaihi. Dia bincang dalam keadaan dia nak menunjuk-nunjuk kepada kawan dia ni. Dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan aku lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Wa a'azzu nafara, lebih mulia. Makna lebih mulia ni ramai pengikut. Ai aktsaru khadaman wa hashaman wa walada. Dalam dia panggil nafara ni pengikut orang. Tapi disebut dalam tafsir yang dimaksudkan ai khadam dia pun ramai, pengikut kawan dia pun ramai, anak-anak dia pun ramai. Ramai belaka. Harta banyak, khadam ramai, anak ramai, mewah. Orang kaya betul lah ni. Orang kaya betul. Bilioner kalau zaman kita ni kita malu. Setakat kebun dia tu kebun baru, rumah sewa dia lagi, bisnes perniagaan dia lagi, saham dia lagi, lombong dia lagi, projek lagi, konsesi lagi ada, kutik tu tak habis-habis, 30 tahun lagi ada, macam-macam lagi duit ada. Hebat, kaya. Baik, tu kalau bahasa zaman kita. Zaman dulu kebun lah. Lalu wadakhala jannatahu, dia pun masuklah ke kebun dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia berlaku zalim terhadap dirinya. Apa maksud zalim terhadap dirinya? Ai bi kufrihi wa tamarrudihi wa takabburihi wa tajabburihi wa inkaril ma'ad. Dia masuk kebun dalam keadaan dia kufur kepada Allah. Dia degil, tak nak dengar firman Allah. Dia sombong, dia rasa angkuh, bongkak, dan dia mengingkari hari akhirat. Sama, sebab dia dah tertipu dengan kenikmatan dunia. Orang ni kadang-kadang zaman dia susah dia ingat akhirat. Tapi bila dia senang, cintanya terhadap dunia menutup keimanan dia. Ada seorang pempengaruh, influencer. Dia dah kaya, founder produk. Dia boleh tanya, mana geng-geng hak semayang sunat lepas subuh tu, dia kata. Padahal tak ada pun sunat lepas subuh, ada sebelum subuh. Tapi oleh kerana dia ni macam tu, dia ni tak betul mana ni. Dia kata mana geng-geng hak semayang sunat lepas subuh tu, dah kaya kok katanya.
kaya 2 rakaat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Punya sombong. Nabi kata 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia pun tanya, mana hak rajin semayang tu, dah kaya ke belum? Oh, sombong. Ada orang cakap macam tu, kita dengar pun, ya Allahu Akbar. Ni pasal apa? Orang ni bila dah dapat nikmat banyak, ada yang jenis dia kekayaan tu menyebabkan dia sombong. Orang ni lah sifat macam ni dalam ni. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Masuk kebun dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran dan kesombongan serta tidak beriman dengan hari akhirat. Lalu dia kata apa? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tak rasa kebun ini akan binasa selama-lamanya. Hari ada tanah subur, keliling pulak dah cantik, ada berlaku cukup dekat. Jadi dia rasa kebun aku ni tak binasa. Selama ni dia anggap dia yang jaga kebun dia yang buat, dia begini. Dia lupa bahawa kita ni hanya usaha je. Kalau ikut usaha, orang lain lagi patut kaya daripada kita. Sebab orang lain usaha lagi banyak. Kalaulah kerana usaha tu menyebabkan kita kaya, nescaya tukang sapu hak daripada pagi sampai petang duk menyapu tu, dia lagi kuat berusaha daripada ni. Nescaya penjajah hak duduk kat traffic light tu, setiap mari kereta dia kejar jalan sampai kita kata Allahu Akbar. Tak pernah kau dia duduk jalan, duduk bawa beg bebek tangan, duduk mangga tu kan. Buat banner lagi dekat jalan. Setiap kali kereta berhenti, jalan. Lepas tu hijau, duduk tengah balik. Lepas tu merah, jalan. Semata-mata nak cari rezeki. Mari pula hok mari majlis pembandara pula mari lari pula Allah. Lepas tu mari pula Allahu Akbar demi nak cari rezeki. Hak tu bak cari jual dengan bandar. Hak dekat kampung duk membating tulang, buat sawah, menoreh, getah, macam-macam buat kerja ni. Tanam kunyit, tanam halio, gali ubi, tanam jambu. Kalau kira tengok kerja dia tu, Allahu Akbar. Kita kalau duduk situ boleh setengah hari rasa patah belikat dah kita. Betul tak? Kalau usaha tu menyebabkan kaya, nescaya orang lebih berusaha daripada kita lebih kaya daripada kita. Kalau kepandaian menyebabkan kita kaya, nescaya bukan kita yang paling pandai. Tengok kawan-kawan hak kita straight A di sekolah, dia pun tak kaya. Aku ni taklah straight A. Ada juga kerja, alhamdulillah. Makna kepandaian bukan sebabnya rezeki. Usaha bukan sebabnya rezeki. Rezeki ni daripada mana? Allah. Dia bagi ikut kehendak dia nak bagi. Usaha dan sebagainya tu sebab saja. Jadi jangan kita sombong dengan rezeki. Jangan kita sombong dengan rezeki. Hak ada tu Allah bagi banyak tu, alhamdulillah. Tak ada pun kata alhamdulillah. Ada sikit pun alhamdulillah. Ada banyak pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab yang bagi tu Allah. Kebetulan kita dapat. Allah Ta'ala sebut huwallazi faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah dialah yang melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dengan rezeki. Jadi jangan sombong. Kalau dapat hari ni, cakaplah alhamdulillah. Bila orang mari, orang fakir mari dia minta tolong, ambillah. Pasal ni bukan milik saya, milik orang, milik dia. Kita kongsi sama-sama. Rezeki ni milik Allah. Jangan sampai pula macam kawan ni dan saya sebut pengaruh tadi, sampai dia boleh menghina. Mana dia orang hak semayang sunat lepas subuh, dah kaya ke belum? Sebab hadis Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tak tahu nikmat hak dia ada tu secoek bahasa kita ni, sikit secubit saja. Dan cerita ni dia kena ingat,
Penghujung cerita ni macam mana? Cerita surah Kahfi ni. Dia kata apa? Aku tak percaya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Bahkan aku tak percaya kiamat tu ada. Sampai ke tahap tu. Aku tak percaya kiamat tu ada. Wala irruditu ila rabbi. Kalaupun nanti aku mati kembali kepada Tuhan, la ajidanna khairan minha munqalaba. Nescaya Tuhan akan bagi kepada aku, atau nescaya aku akan dapati yang lebih baik daripada ni. Aku akan dapati tempat kembali yang lebih baik daripada tempat ni. Lah ni ada kebun, kalau mati sana pun ada juga. Kalau ada. Tapi dia rasa kiamat ni tak ada. Dia tak beriman dengan kiamat. Dahsyat ni. Sombong. Qala lahu sahibuhu. Maka kawan dia yang miskin ni, miskin lah, walaupun tidak disebut harta dia banyak mana, tapi dia sebut yang kaya ni, sebut aku lebih banyak harta daripada kamu. Makna kawan ni tak kaya lah. Dia kata apa? Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah kamu nak kufur kepada Tuhan yang menjadikan kamu daripada tanah? Thumma min nutfatin. Kemudian dia jadikan kamu air mani. Thumma sawwaka rajula. Dan kemudian dia sempurnakan bagi kamu sebagai seorang lelaki. Kamu kufur kepada dia, kawan ni. Sebab kawan dia walaupun miskin, dia beriman. Allah tu kaya, kufur. Tapi dia kata, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Yang miskin ni kata, dia adalah Tuhanku, tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak akan menyengutukannya dengan sesuatu. Kata di kawan ya miskin ni. Kaya ni dah jadi sombong dah ni. Miskin ni dia tak sombong, beriman dia. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Alangkah baiknya kalau kamu waktu masuk kebun, kamu masuk tu kamu kata masya Allah. Bila kita dah dapat satu nikmat, benda yang dah berlaku cantik, kita kata masya Allah. Kita nak buat sesuatu, belum lagi kita buat, kita kata insya-Allah. Kalau dah berlaku juga, kita kata benda tu musibah dan sebagainya, qadarallah. Kalau kita kagum dengan sesuatu, kita kata subhanallah. Subhanallah boleh, masya Allah boleh. Ataupun kita nak menafikan sesuatu daripada kekurangan, kita kata subhanallah, maha suci Allah yang begitu hebat menciptakan. Ini bentuk-bentuk puji-pujian kita kepada Allah. Jadi kawan ni dia tegurlah si orang masuk kebun tu. Dalam masuk kebun gitu, kebun cantik, tak sebut pun nama Allah, malah kufur kepada Allah. Dia kata kebun ni tak acuh dah tu. Aku rasa kebun ni tak binasa. Apabila-bila ada kebun ni. Aduh. Jadi kata, kalaulah alangkah baiknya sekiranya sewaktu engkau masuk kebun kamu kata masya Allah, la quwwata illa billah. Aku ni tak berdaya nak bangunkan kebun ni melainkan dengan izin Allah. Tak ada kekuatan nak buat sekarang ni melainkan dengan izin Allah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding kamu, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada aku sesuatu yang lebih baik daripada dua kebun kamu. Ni orang yang beriman, dia tak tengok kebun tu, dia yakin kepada apa yang ada di sisi Allah. Dia kata intarani, kalau kamu tengok aku kurang harta, kurang anak,
Tak apalah. Tapi aku harap aku ada harta yang lebih baik daripada kebun kamu di sisi Tuhan aku. Ini orang beriman. Betul tak? Ginilah sifat dia. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Bukan setakat tu, aku bimbang kamu yang kufur ni, dia yakni Allah menimpakan kedua kebunmu dengan bala bencana dari langit. Kamu hari ni kufur kepada Allah sebab kebun kamu. Aku bimbang, aku tak kisah mu tengok aku tak ada harta, tapi aku harap Allah nanti akan bagi harta kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Syurga, tak? Jannah yang lebih baik daripada syurga kamu, lebih baik daripada kebun kamu. Dan kebun kamu pula, aku bimbang dengan sebab kufur kamu ni, Allah Ta'ala akan binasakan dia dengan bala bencana dari langit. Dan memang sungguh antara sebab musibah adalah kekufuran. Kita jangan ingat mari malapetaka gapo semua ni adalah sebab mother nature, kuasa alam. Bukan. Hari ni kita kadang-kadang dari sudut bahasa terpengaruh dengan teori-teori perkataan-perkataan orang barat. Orang barat ni dia kata disaster ni mother nature, dia panggil. Mother nature tu kuasa alam. Mana alam yang menentukan bencana ni. Berlaku gini, ribut, taufan, semua dia kaitkan dengan kuasa alam. Dia guna nama mother nature. Sebab kita orang yang tak beriman kepada Allah ni dia ada tiga. Yang tak beriman, yang mengatakan alam ni tak ada pencipta. Satu, dia kata alam berlaku secara kebetulan. Tak tahu, tiba-tiba jadi alam. Siapa buat? Tak ada, kebetulan berlaku. Yang ni mustahil. Nombor dua, dia kata alam mencipta dirinya sendiri. Ni dia panggil kuasa alam. Ini. Yang ketiga, alam berlaku secara evolusi. Ini teori Darwin. Tiga-tiga ni menolak ketuhanan. Dahsyat lagi daripada tiga ni, ataupun tiga ni, keluarlah dia panggil teori etis. Orang tak percaya kepada wujudnya tu Tuhan. Kita orang beriman lah, Allah dialah yang mencipta. So kebun ni, cerita kembali kepada cerita kebun. Kamu ni kata, kalau aku tak ada harta, aku harap Allah nanti bagi kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Adapun kebun kamu, dengan sebab kekufuran, aku bimbang Allah turunkan bencana dari langit. Okey. Fatusbiha sa'idan zalaqa, maka sehingga kebun itu menjadi tanah licin dan tandus. Au yusbiha ma'uha ghauran, ataupun air kebun itu menjadi kering. Kering. Ghauran ni air itu tak keluar di permukaan. Dalam tafsir ni sebut ghauran ni air itu duduk dalam tanah sehingga kita kena cari dalam tanah. Nak cari macam mana tak tahu. Keringlah, kering di permukaan. Air itu duduk di dalam tanah ya. Bawah ya. Jadi mata air tak keluar atas. Allah Ta'ala sebut au yusbiha ma apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau tiba-tiba Allah lenyapkan air di atas permukaan bumi, siapa nak bagi air itu kat kamu? Hari ni sungai tu ada tu sungai, pasal Allah keluarkan air tu. Memang kita kata 75% daripada permukaan bumi adalah air. Tapi air yang Allah keluarkan di permukaan bumi bukan air supaya air laut. Tak. Allah keluarkan, terbitkan, pancarkan dia daripada permukaan bumi. Allah Ta'ala tanya, kalau tiba-tiba air itu duduk bawah je, siapa yang nak naik di atas? Berapa enjin kamu nak kena guna? Kalau kamu ada kekuatan lah, nak pam air itu biar jadi sungai. Berapa? Tak ada. Tak ada kuasa yang boleh buat. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran. Dalam ayat surah Kahfi Allah Ta'ala sebut apa?
au yusbiha ma'uha ghauran. Kalau tiba-tiba sungai itu kering, maknanya air itu Allah tidak keluarkan ke permukaan. Falan tastati'a lahu talaba, kamu tidak akan dapat mencari air lagi. Lalu wa uhita bi thamarihi, tu doa si kawan yang miskin tadi. Kalau kamu rasa besar diri sangat, aku harap Allah bagi kepada aku yang lebih baik daripada kebun kamu, dan aku bimbang kebun kamu ni ditimpa bencana. Sama ada kamu kebun jadi licin ataupun air jadi kering. Wa uhita bi thamarihi, tiba-tiba segala tanaman dan harta bendanya pun itu dibinasakan. Tiba-tiba Allah ni kalau dia nak balik, hak kaya boleh jadi miskin ni sekelip mata je. Berapa ramai jutawan yang akhirnya bankrupt. Betul tak? Sebagaimana berapa ramai orang miskin jadi jutawan juga sekelip mata. Rezeki ni Allah nak bagi, dia boleh bagi lah. Kita je duk cari. Sebab tu kita kata jangan cari rezeki tu, cari, tapi jangan sampai Nabi SAW sebut dalam hadis, kalau saya lupa matan dia, janganlah sampai kesibukkan kamu mencari rezeki sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk cari rezeki. Rezeki ni akan sampai kepada kita seperti mana ajalnya sampai. Tidak akan mati seseorang pada ajalnya, melainkan akan dicukupkan baginya rezeki sebagaimana telah ditulis baginya sebelum dia lahir lagi. Hari kat kita, jangan duk bimbang lah, kerja lah. Jangan tak kerja kalau usaha, duduk rumah aku tidur. Mak kata pergilah cari kerja, ustaz kata rezeki siapa kita. Dah tu dia panggil apa Jabariyah kata dia. Orang yang mana tak ada kerja lumayan. Kalau hak gitu tak tahu lah mana lah. Tak sebagilah makan kat dia. Ni kalau Tuhan bagi kaya, kenyang, tak makan apa kenyang, dia pun pegang perut dia. Mak lapar, mak tahu pula lapar nak makan. Jadi nak rezeki pun kena pergi cari kerja. Gitu. Baik. Tiba-tiba kawan ni fa asbaha, tiba-tiba wa uhita bi thamari, habis harta dia binasa. Ni kata fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka pada pagi tu dia pun jadilah membalik-balik kedua tapak tangannya kerana menyesal. Orang kalau duduk gini, balik tangan. Kalau kita duduk main tepuk kepala lah macam-macam. Allah fa asbaha yuqallibu kaffaihi, tangan duduk gini, pening bengong. Pasal apa? Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, duk balik-balik tangan, tengok tangan, nyesal. Ala ma anfaqa fiha, pada segala yang telah dia belanjakan untuk kebun-kebun dia. Berapa banyak dah dia habiskan untuk kebun, harta dia, usaha dia begini, tiba-tiba hancur. Okey. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan kebun tu pula hancur, runtuh junjung tanamannya. Sambil dia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Maka akhirnya walam takul lahu fi'atun, dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain Allah, dan tidak pula dia dapat membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, pada saat yang demikian itu kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya.
Tuan-tuan, ini masih lagi analogi deh, ingat. Ayat asal, kalau balik semula ayat asal 32, wadrib lahum masalan. Masalan ni contoh. Jadi kisah yang Allah bagi ni masih lagi sebenarnya analogi, contoh. Allah Ta'ala nak sebut apa sebenarnya? Orang kaya yang tidak beriman berbanding orang miskin yang beriman, kekayaan dia tu boleh tolong dak dia? Boleh sampai ke mana kekayaan dia? Kalau pun tak berlaku bala bencana, akhirat nanti hancur juga harta dia. Jadi kalau siapa yang akan untung sebenarnya? Kalau kita nak bersahabat, cari sahabat yang akhirat nanti kita sampai, kita boleh kata, aku kenal dia ni, ya Allah tu sahabat saya. Kita pun lambai kat dia, tengok-tengok dia jalan lagi syurga, lambai. Membenarkan aku, kita luka kawan dia pun, ya Allah tu kawan aku tu, syafaatkanlah dia, aku mau tu engkau selamatkanlah dia. Maka dia pun menerima syafaat dari orang-orang baik. Tapi kalau selama ni dia kenal, tak mengaku lah aku kawan, akhirat nanti, itulah kata harta ni kalau dia membawa kebaikan, akhir sekali sampai akhirat tak meninggal, nyesal segala yang telah dia kebun. Bahasa kalau kita kata kebun kita lah ni adalah dunia kita. Berapa banyak kita habiskan masa, tenaga, fikiran, macam-macam, tak tidur malam duk mikir pasal dunia kita. Tapi sampai akhir dunia tu akan kita tinggalkan. Akhirat itulah tempat kita kembali. Dan kita harapkan walaupun kita tak ada kebun yang indah di dunia, syurga tak ada lah bagi kita dunia ni. Kereta tak besar, rumah tak besar, jawatan tak besar, pangkat pun tak ada. Biarlah tak apa. Biarlah orang pun kata macam-macam, tak apalah. Pasal apa? Asa Rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Kerana kita ada Allah. Allah kita tahu maha kaya, maha agung, maha berkuasa. Pada dialah kita mengharapkan segala-galanya. Mu kaya, Allah lagi kaya. Mu mulia, Allah lagi mulia. Mu hebat, Allah lagi hebat. Mu kuat, Allah lagi kuat. Dan sampai satu saat kekayaanmu, kehebatanmu, pangkat, darjatmu tak ada nilai sikit pun. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini bersahabatlah dengan teman-teman yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sendiri pun segala upaya usaha kita biarlah kerana Allah, untuk Allah, dan tuju akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi gitulah. Kadang-kadang kehidupan ni, mari kita sampai kuliah ni, ingatlah lagu tu. Start kereta balik kat rumah, tengok kerja apa semua, lupa balik. Esok mari kuliah balik, lagu tu lah. Kenalah kita saling mengingatkan sama-sama kita. Ustaz pun sama juga. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.